di mesyuarat majlis tindakan. Maknanya kita memantau pelaksanaan, bukan berbincang isu-isu pokok yang telah dibincang selama puluhan tahun. Dan saya hargai sambutan diberikan oleh Premier dan Kerajaan Negeri Sarawak untuk percepatkan proses dan menyambut rakan-rakan kita, termasuk Ketua Menteri Sabah bersama TPM Fadilah, kerana TPM memfungsikan jatuhkuasa teknikal dan Amizam yang memfungsikan jatuhkuasa penyelarasan. Saya bangga alhamdulillah kerana sekurang-kurangnya ada substantif ya, hal-hal yang pokok yang telah dipersetujui ya, atau dan dilaksanakan, seperti mana gas kuasa di negeri telah diluluskan dan undang-undang di peringkat negeri pun telah diserahkan. Hal yang saya fikir tidak begitu rumit tapi mengambil masa yang panjang. Begitu juga kuasa bidang elektrik. Bidang elektrik kita setuju dia efektif, berkesan, bermula 1 Januari 2024. Jadi semuanya serah kepada negeri. Kemudian apa dia prinsip perjanjian MA 63 ini? Iaitu yang termeterai semasa penubuhan Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Maka itu dah istilah teknikal tentang kedudukan negeri dan wilayah, kerana Semenanjung itu negeri-negeri Semenanjung Tanah Melayu dan Sabah serta Sarawak. Itu tentunya saya akan kemukakan pandangan kerana melibatkan perlembagaan dan perbatasan. Maka pandangan Raja-Raja Melayu itu penting sebelum dikemukakan untuk pertimbangan Jemaah Menteri dan Kabinet. Tetapi walaupun nama itu belum dirubah, tetapi status itu harus jelas ya, bahawa status dalam perjanjian yang dipersetujui adalah Semenanjung Tanah Melayu satu entiti, Sabah satu entiti dan Sarawak. Sebab itu umpamanya kita persekutuan tentang kedudukan nama Premier untuk membedakan dengan Ketua Menteri atau Menteri Besar. Kemudian yang telah saya umumkan juga iaitu tentang pelaksanaan projek. Apa rasional kita luluskan atau putuskan supaya projek-projek di bawah 50 juta dikendalikan sepenuhnya oleh kerajaan negeri di bawah JKR negeri. Sebab pengalaman menunjukkan bahawa pelaksanaan di peringkat pusat dan negeri itu mengambil masa dan ada yang tidak dapat dibelanjakan. Jadi cabaran bagi negeri sekarang ialah mempesatkan pelaksanaan projek-projek di bawah 50 juta ringgit. Dan ini boleh dilakukan segera. Pemantauan dari segi peraturan keuangan itu akan dipatuhi seperti biasa ya. Yang kedua, apakah had 50 juta? Saya telah beritahu dan maklum kepada Premier dan Ketua Menteri, iaitu sekiranya ini dah lancar, saya tidak ada masalah untuk meningkatkan jumlah had ceiling 50 itu kepada jumlah yang lebih. Ini isu pelubusan tanah. Kan sejak 70-an selepas terbentuknya Malaysia, kerajaan persekutuan melalui pendidikan, kesihatan dalam negeri itu mengambil tanah ya, yang diserahkan dengan kos yang sangat rendah kerana ini tanah untuk kepentingan awam. Tetapi dilihat daripada 70-an ke 80-an ada tanah-tanah yang tidak dilaksanakan projek itu ya. Mungkin tanah tidak sesuai, mungkin peruntukan tidak ada, walaupun masuk dalam perancangan Malaysia ya. Baik, ini juga terpakai, saya tidak mahu kata khusus untuk Sabah dan Sarawak kerana ini juga terpakai di Semenanjung ya. Saya semasa mewakili Perkhidmatan Tampar pun ada kes begitu, Port Dickson begitu dan Tambun juga begitu ya. Tetapi untuk Sabah dan Sarawak, dan saya ingat kalau diluluskan dia terpakai bagi seluruh negara, walaupun yang paling tegas mendesak adalah Premier Sarawak ya. Tetapi keuntungannya itu
tentu akan terpakai untuk semua. Dan saya fikir ini suatu yang munasabah. Umpamanya dimohon tahun 80, diluluskan tahun 81. Sekarang 2022 belum ada pelaksanaan, ada perancangan umum. Maka oleh demikian kita bagi tempoh 3 bulan untuk tetap ada kepastian. Kalau benar tidak ada sekolah yang akan dibangunkan dan tidak ada peruntukan, maka tanah tersebut harus diserahkan kembali kepada negeri dengan harga asal. Dan mungkin saya kata Kementerian Kewangan tetapkan kos dari segi itu saja, tetapi tidak munasabah untuk kita minta berdasarkan penilaian tanah itu sekarang. Ya, tanah itu diserahkan dengan suatu kepentingan awam, sekolah dan sebagainya. Dan ini dari segi teknikal pelaksanaannya, TPM akan pengurusikan dan lapor kepada mesyuarat dan kepada saya dan Premier serta Ketua Menteri Sabah. Pada hari ini saya telah melantik wakil Kerajaan Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri. Ini diminta agak lama, jadi dalam mesyuarat terakhir yang bersama dengan Datuk Kuasa persiapan mesyuarat hari ini, saya kata apa masalahnya. Jadi saya tidak fikir ini soal teknikal kecil saja. Kalau ada kekosongan, Sabah telah pun ada wakil, tetapi bukan wakil yang diusulkan oleh kerajaan negeri. Tetapi saya ingat biarlah keadaan ini berlaku dulu sebelum ada perubahan, kan tidak ada kekosongan. Tapi ada kekosongan atas kuasa Menteri Kewangan, maka saya telah melantik Setiausaha Kewangan Sarawak berkuat kuasa hari ini sebagai ahli lembaga hasil dalam negeri. Ini satu lembaga yang sangat penting dan syaratnya apa? Syaratnya profesionalisme, pengalaman dan tentunya Setiausaha Kewangan Sarawak itu punya kelayakan atau kedua-dua pertimbangan tersebut, dan ini akan membantu lembaga hasil dalam negeri. Dalam perbincangan saya dengan Presiden Jokowi Indonesia, dibicarakan tentang IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Itu berdekatan dengan sempadan Sarawak dan sebagainya di Sabah. Maka kita telah putuskan untuk memberi peruntukan tambahan bagi penyediaan custom, CIQ, sempadan dari segi keselamatan dan meningkatkan upaya kedua-duanya. Custom, custom, CIQ dan immigration, CIQ sebenarnya, dan keselamatan, polis dan pembinaan tentera, dan ketiganya prasarana asas seperti jalan raya. Kita tidak patut dilihat terlalu taif. Kementerian Kewangan telah pun memberi kelulusan awal RM1 bilion untuk sempadan ini, untuk memulakan kerja-kerja dalam tempoh segera. Sekarang ini bonus yang diberikan oleh kerajaan negeri itu tertaluk pada cukai, tapi atas desakan yang saya fikir bersabar. Jadi sementara makan dengan dengar lagu-lagu, Premier telah asap terus isu ini, tapi saya fikir bersabar. Jadi bonus itu tidak tinggi, jadi oleh itu bonus akan dikecualikan dari cukai. Dan ini terpakai atas usul Premier, itu akan terpakai untuk semua pegawai perkhidmatan awam di semua negeri. Jadi walaupun dicadangkan untuk Sarawak, tapi ini terpakai untuk semua pejabat awam di negara kita. Satu perkara yang agak rumit yang telah lama dibincangkan dan saya telah beritahu kepada Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak untuk diselesaikan ialah soal pemberian khas perkara 112D dalam perlembagaan. Ini maknanya tiap tahun ikut perjanjian MA63, satu ada pemberian khas. Tetapi saya teliti, saya bukan orang Sarawak atau Sabah,
dan isteri saya pun bukan dari Sabah dan Sarawak. Tetapi kita kadang bila kita kena lihat dari segi yang munasabah dan adil. Ya, semangat pemberian ini ialah melihat kepada kedudukan Sabah dan Sarawak semasa pembentukan Malaysia yang relatif lebih mundur ke belakang. Maka pimpinan kita pada ketika itu termasuk terutama itu Gubernur Rahman Putra Al-Haj almarhum mengatakan harus ada peruntukan ini 112D. Tetapi perbincangan dan perundingan pada satu ketika bertahun-tahun Sarawak hanya diberi 16 juta ringgit. Dan tentunya saya selaku Menteri Kewangan tidak fikir ini satu jumlah yang besar. Untuk beri yang terlalu tinggi pun tidak mampu. Ya? Kerana dalam 112D itu disebut satu peruntukan berdasarkan beberapa ukuran, tapi tertakluk kepada keupayaan ekonomi, keuangan persekutuan. Jadi untuk peringkat awal, Premier menekankan satu peraturan, kaedah, biar kita tetapkan formula atau kaedah yang jelas. Okay? Dan saya setuju, dalam mesyuarat tadi pun setuju, formula yang jelas. Tapi peringkat awal ini kita beri sekitar dari 16 juta itu naik sekitar 300 juta ringgit ya, sebagai suatu sumbangan, tetapi ini tertakluk kepada formula tetapkan. Apa kebijaksanaan formula? Mana jangan kita terikat dengan 300 juta itu ya. 300 juta itu kerana kedudukan keuangan yang terbatas dan harus diperinci, terus saya sebut dicerakin supaya formula itu boleh diterima pakai. Jadi alhamdulillah kita tengok satu, kalau saya lihatlah bukan masalah saya pengusikan ya, tetapi kalau lihat semua perjumpaan mesyuarat ini dengan kehadiran dan dukungan Premier dan Ketua Menteri dan TPM selaku pengusi Jenderal Teknikal, itu telah menghasilkan satu keputusan yang baik. Kerana bagi saya, tugas saya sebagai PM, di antara hasrat saya ialah untuk memberikan suatu semangat baru, semangat kesatuan rakyat Malaysia ini ya, yang pelbagai wilayah, pelbagai kaum, pelbagai agama. Itu yang saya tekankan dalam Madani semalam. Tambah. Saya bagi pihak Sarawak mengucap terima kasih dan penghargaan kepada Perdana Menteri yang telah menyelesaikan beberapa perkara dalam perbincangan kita ataupun Millennium 63. Tapi satu perkara yang saya ingin nak tengahkan, ini bukan perbincangan, pelaksanaan. Ini adalah satu approach yang lain daripada yang lain. Kerana perkara itu sudah termaktub, hanya kita laksanakan saja. Dan kalau ada masalah teknikal sedikit, yang itu boleh kita selesaikan. Umpamanya memberikan kuasa kepada Sarawak dan Sabah melaksanakan projek 50 juta. Dan kalau prosesnya begitu baik sekali, dikatakan ceilingnya boleh dinaikkan. Tapi yang penting dan integriti dalam kita melaksanakan projek-projek tersebut di bawah satu procurement procedure yang harus kita patuhi. Ini yang penting. Dan saya mengucap terima kasihlah di atas persetujuan melantik SF kes kita jadi dalam income dan tax board dan juga perkara-perkara yang lain yang telah disebutkan oleh Perdana Menteri. Terima kasih. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, satu kerana telah pun Sabah menerima kuasa selia gas baru-baru ini, dan banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan di Sabah telah dipertimbangkan, walaupun ada lagi beberapa isu yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi perlu perbincangan lanjut, terutama sekali dalam hal-hal 112G perlembagaan persekutuan. Tapi kita amat yakin di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita akan dapat menyelesaikan banyak perkara dalam isu MA 63 itu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada sikit lagi pesan, maaf. Datuk Seri,
Datuk Seri, berhubung istilah wilayah dan negeri yang digunakan sekarang, yang mana Datuk Seri telah jelaskan tadi secara perundangannya belum lagi dimuktamadkan. Apa sebenarnya yang akan digunakan, negeri atau wilayah untuk Sabah dan Sarawak? Dia perlembagaan dalam perjanjian yang dimeterai itu disebut negeri wilayah sebenarnya Tanah Melayu dan negeri-negeri Borneo States. Dari segi pelaksanaan itu jelas dia 3 entiti, sama ada disebut negeri atau wilayah. Dia tidak merubah sikap kerajaan dan pendirian kita bahawa entitinya adalah Sabah, Sarawak dan Semenanjung Tanah Melayu, bukan negeri-negeri. Tetapi pindaan mana-mana istilah ini harus dirujuk kepada Raja-Raja Melayu kerana ini masalah perbatasan dan kemudian Parlimen. Proses itu boleh berjalan, tapi saya tidak mau riuhkan itu kerana ia tidak menjejaskan kedudukan status negeri dalam konteks perlembagaan negara yang sudah dipindah dan juga soal MA 63. Jadi proses itu kita harus hormati kerana mana-mana istilah itu perubahan itu harus dirujuk. Pertama, saya belum lagi rujuk kepada Raja Melayu, hanya perbincangan awal dengan Baduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita harus hormat proses tersebut. Yang penting apa? Yang penting tidak ada perubahan. Cuma ini bukan istilah yang mengganggu pengiktirafan, tidak. Pengiktirafan itu ada. Saya dan Jemaah Menteri dan Kerajaan itu pendirian kita jelas. Ada 3 entiti sekarang. Baik. Berkenaan dengan pelantikan wakil dalam LSDN, sebab sebelum ini kita difahamkan wakil-wakil daripada negeri-negeri dalam LSDN tidak boleh melibatkan pejabat awam. So atas perintah ni pelantikan dari pejabat awam, adakah itu akan memerlukan sedikit pindaan terhadap akta LSDN sedia ada kan? Setakat yang saya kaji tidak ada permasalahan tersebut. Dia beri hanya guideline sebab dia takut ada konflik of interest. Tapi yang ditekankan ialah 2 syarat, kelayakan dari segi profesional dan dari segi pengalaman, dan dua-dua ini dipenuhi. Dan saya berpuas hati melihat kepada cadangan dikemukakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak, cadangan itu sesuai dan integritinya itu tidak dipertikai. Itu yang bagi saya dalam LHDN sangat utama. Maybe on LHDN, dalam akta LHDN, wakil kerajaan dan wakil daripada bukan kerajaan, tapi wakil kerajaan dah dipenuhi. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini ialah akan digantikan salah seorang tu dengan wakil daripada Sarawak. Pindaan akan tetap dilakukan di Parlimen untuk memenuhi keseluruhan tadi. Sorry. Datuk Seri, mesyuarat kali ini tak ada membincangkan tentang persempadanan semula kawasan Parlimen. Mungkin ada permintaan. Itu belum. Pilihan raya lambat lagi. Datuk Seri, adakah Datuk Seri yakin dapat menyelesaikan perkara-perkara yang tertunggak dalam MA 63 sebelum pemerintahan Datuk Seri tamat dalam penggal? Yang tertunggak tu sangat kecil, tinggal 1-2 itu pun dari segi persetujuan awal sudah dicapai, kaedah sudah dicapai. Saya beritahu dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang pertama, dan bila saya nanti TPM untuk mengurusikan jatuhan teknikal, dan sentiasa hubungi Premier dan Ketua Menteri bahawa ini bagi saya bukan jadi masalah. Tengok berapa 7-8 isu itu kita bereskan dalam masa yang sangat singkat. Sudah kena fikir, kita belum sampai 2 bulan pentadbiran. Maknanya bagi saya itu tekad politik. Kalau betul ada, dan saya tidak, jangan salah faham, saya bukan ada nak favor Sarawak atau Sabah. Bagi saya, kefahaman saya, what is just, what is proper, and honor a commitment, an agreement. We don't want people to assume that politicians just talk and give commitments and do not deliver. I want to make sure that people understand that
politics is about integrity, I think, as Premier said, and we have to honor that. These issues about land, look, decision has been made and time frame is being given. If the Ministry of Education feels strongly that they want to have the land for a school project to be done in 2025, I mean, the state will not bother. There's no misunderstanding. But the state, of course, have the right to question. If for the last 40 years we've given the land and nothing happens, tell us. I mean, and this is not a contentious issue or an unresolved issue. It is resolved. Then the technical committee will then follow through. Okay, thank you. Datuk Seri, Yeah, last. Yeah. kita difahamkan satu-satu akan dibayar itu formula pendapatan kerajaan. Jadi, adakah 300 juta untuk Sarawak itu bermula tahun ini dan Sabah itu berapa dapat akan ikut formula sama? Dia gini, kita tertakluk kepada formula, ya. Tetapi kalau ikut penjelasan yang saya maklumkan kepada Sarawak itu sekitar 300 juta dan Sabah sekitar 260 begitu, ya. Kerana ada yang nanti negeri-negeri, in fact saya sudah ada teks soal itu besar. Dia kata macam mana dari 16 juta naik 300 juta. Okey, saya faham kerana maklumat itu harus disampaikan juga kepada menteri besar yang lain, ya. Mengapa ada kekecualian? Dia kata mengapa? Kerana nak jaga politik Sarawak dan Sabah. Tak betul. Dia kena faham MA 63. Dan ini bukan perjanjian saya, ini dah dibuat oleh bapa-bapa kemerdekaan. Bapa-bapa ni ibu-ibu kemerdekaan dulu. Jadi tetapi formula itu harus ditetapkan. Apa bahaya dia? Kalau Sarawak setuju begitu saja, dia akan terikat dengan jumlah yang berikut. Dan nanti to be fair, dia balik pada 112 itu mesti mengikat formula. Kalau kerajaan tidak ada upaya seperti mana ada sekarang, itu dia Premier dan juga Ketua Menteri sebut jelas. Cuma takkan ada upaya bagi 16 juta setahun. I mean, it makes a mockery of our interpretation of the agreement. Okay? Alright, terima kasih banyak. Kita jumpa solat Jumaat. You orang patut bagi tahniah je, maka orang ni pun aduh.